Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu pertama merupakan antara peristiwa terpenting dalam Islam. Peristiwa Rasulullah SAW menerima wahyu daripada malaikat Jibril di Gua Hira banyak disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Jabal Nur atau Bukit Cahaya merupakan tempat terletaknya Gua Hira. Pendakian yang dikatakan mengambil masa 1,5 jam, memerlukan kudrat yang kuat dan mengerah keringat. Bukit setinggi lebih 600 meter ini terpisah dari kesibukan kota Mekah yang terletak beberapa kilometer dari sini. Di puncak Jabal Nur inilah terletaknya Gua Hira, tempat wahyu pertama Nabi. Di bukit inilah Khadijah menginjakkan langkah menghantar makanan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW semasa baginda beruzlah di sini. Walaupun pada ketika itu Khadijah dikatakan berusia sudah mencecah 55 tahun. Berdasarkan fiqh surah Ibnu Ishaq, Nabi Muhammad SAW dikatakan menetap di Gua Hira sebulan dalam setiap tahun. Ibnu Ishaq berkata bahawa Az-Zuhiri menyebutkan dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Aisyah berkata kepada Urwah, sesungguhnya bentuk kenabian yang pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW ketika Allah hendak memuliakannya dengan memberi rahmat kepada hamba-hambanya, iaitu dengan mimpi yang benar. Setiap kali beliau bermimpi dalam tidurnya, pasti beliau melihat cahaya subuh dalam mimpinya. Aisyah berkata, semenjak itu Allah menjadikan Rasulullah SAW suka menyendiri dan tiada aktiviti yang paling disukainya kecuali menyendiri. Perkara yang sama turut disebutkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, wahyu yang pertama mulai diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar pada waktu tidur. Pada waktu itu, tidak ada satu mimpi pun yang baginda alami, melainkan mimpi itu datang seperti cahaya pagi. Untuk sampai ke pintu gua bukanlah suatu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi apabila Nabi Muhammad SAW pada ketika itu dikatakan sudah agak berusia. Di puncak bukit yang terpencil inilah baginda Rasulullah SAW mengasihkan diri daripada semua makhluk dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan sekalian alam. Untuk itu, baginda SAW membawa bekalan secukupnya. Setelah habis, baginda SAW pun kembali ke rumah untuk mengambil bekalan tambahan. Demikianlah perbuatan itu berjalan sedemikian rupa, sehingga baginda menemukan kebenaran dan menerima kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Masyarakat hari ini mengambil ibrah daripada peristiwa tersebut dengan melakukan ibadah di hadapan pintu Gua Hira. Mereka bukan sahaja beribadah, bahkan turut melukis dan menulis beberapa perkara lagi bagi mengingati dan menjadi petunjuk kepada tempat berlakunya wahyu pertama ini.
Tanpa pemerhatian yang tajam, kita boleh hilang imbangan dan jatuh tersungkur sebelum sampai ke Gua Hira. Apatah lagi apabila berjalan di waktu malam, sebagaimana yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Keadaan di dalam gua ini amat sempit. Dikatakan hanya orang-orang yang bertubuh kecil sahaja mampu untuk melalui lorong-lorong yang sempit di dalam gua ini. Perjalanan melalui lorong batu amat sukar ditempuhi. Inilah lorong yang dilalui oleh baginda Nabi SAW dalam peristiwa wahyu pertama. Gua ini dikatakan mempunyai keluasan 30 meter persegi yang hanya boleh memuatkan 2 orang dalam satu masa. Ketika baginda bermunajat di dalam gua ini, baginda SAW mendengar suatu suara dan baginda didatangi oleh malaikat Jibril AS yang membawa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda SAW menerima wahyu pertama daripada Allah Subhanahu wa taala dan diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Wahyu pertama ini terjadi di Gua Hira pada 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masihi. Pada saat turunnya wahyu pertama, umur Nabi Muhammad SAW mencapai 40 tahun. Ketika baginda dalam keadaan jaga, baginda SAW telah dikunjungi oleh malaikat Jibril dengan berkata kepadanya, "Iqra, bacalah." Menurut Ibnu Ishaq, pada suatu malam Jibril datang membawa perintah Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Jibril datang kepadaku pada saat aku tidur dengan membawa secarik kain dibaj dan di dalamnya terdapat tulisan." Malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Aku berkata, "Aku tidak boleh membaca." Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepas cekikannya dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Apa yang harus aku baca?" Malaikat Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah mati. Kemudian ia melepaskan cekikannya dan berkata, "Bacalah." Aku berkata lagi, "Apa yang harus aku baca?" "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, mengajar dengan perantaraan Al-Quran dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Baginda Rasulullah SAW lalu membacanya. Ketika itu, baginda merasakan seperti ada sesuatu yang tertulis dalam hatinya. Kemudian baginda keluar dari Gua Hira. Ketika baginda berada di tengah-tengah gunung, tiba-tiba baginda mendengar suara dari langit yang berbunyi, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah malaikat Jibril." Baginda kemudian menghadapkan kepalanya ke langit. Saat itu Rasulullah SAW melihat Jibril menjelma seperti orang lelaki yang membentangkan kedua lututnya ke ufuk langit. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah malaikat Jibril." Pada ketika itu, baginda langsung tidak berganjak dari tempatnya, berdiri diam dan terpaku. Ketika malaikat Jibril berlalu pergi meninggalkan baginda Rasulullah SAW, baginda terus pulang menemui Khadijah. Baginda duduk di pahanya dan bersandar pada Khadijah. Khadijah berkata pada baginda, "Wahai Abu Al-Qasim, di mana engkau berada? Sungguh aku telah memutuskan orang-orangku untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah, kemudian pulang tanpa menemukanmu." Rasulullah SAW menceritakan pada Khadijah apa yang dialaminya dan berasa gemetar. Lalu Khadijah berkata, "Sesungguhnya aku berharap kiranya engkau menjadi nabi untuk umat ini." Bagi meleraikan kekusutan dalam benak sanubari, Khadijah telah bertemu Waraqah bin Naufal. Keesokan harinya, Khadijah berdiri dan mengemaskan pakaiannya lalu pergi ke rumah Waraqah bin Naufal yang merupakan saudara sepupunya. Waraqah adalah pemeluk agama Nasrani.
Khadijah menceritakan kepadanya seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda melihat dan mendengar sesuatu. Waraqah bin Naufal berkata, "Maha suci Allah, Maha suci Allah. Jika apa yang engkau ceritakan benar, wahai Khadijah, sungguh suamimu didatangi malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa. Sungguh suamimu adalah nabi untuk umat ini. Katakan pada baginda agar baginda bersabar." Kemudian Khadijah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkara yang Waraqah bin Naufal sampaikan kepadanya. Ketika baginda sedang melakukan tawaf di hadapan Kaabah, baginda bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Pada ketika itu, Waraqah menceritakan kepada baginda bahawa baginda adalah nabi untuk umat ini dan baginda pasti akan didustakan, diganggu, diusir dan diperangi. Waraqah berkata, "Seandainya aku berada pada hari itu, pasti aku akan menolong Allah dengan pertolongan yang diketahuinya." Kemudian Waraqah bin Naufal mendekatkan kepalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencium ubun-ubun baginda. Setelah itu baginda pun pulang ke rumahnya. Itulah wahyu yang pertama diturunkan dan detik pertama dalam sejarah kenabian. Sesungguhnya penerimaan wahyu itu menjadi asas yang terbina di atas hakikat agama Allah, iaitu segala perkara akidah dan hukum syariatnya. Membezakan antara Rasul dan manusia biasa, antara agama Allah Subhanahu Wa Taala yang syumun dengan ajaran ciptaan akal manusia, dan antara Rasul yang bergerak dengan hidayah Allah dengan perentangan yang tidak mendapat apa-apa petunjuk. Sungguh wahyu mengubah gelita kepada cahaya.